Terima kasih Nursa Finas atas laporan tadi. Kini kami bawakan juga perhatian anda untuk satu aspek, satu topik yang sangat penting sebenarnya, bagaimana usaha komitmen kerajaan untuk membantras jenayah perdagangan orang dan bagaimana sebenarnya boleh kita mengenal pasti dan bagaimana untuk mengelakkan daripada terjebak. Dan bagi anda yang barangkali ada kawan-kawan ataupun saudara mara yang menjadi mangsa kepada situasi ini, apa yang perlu kita lakukan selepas ini? Bersama kami pagi ini Timbalan Setiausaha Bahagian Pejabat Strategik Nasional Majlis Pemberdagangan Orang dan Anti Penyeludupan Migran NSO-MPO Tuan Ezwin Mizra Muhammad Zabri. Terima kasih Tuan Ezwin kerana bersama kami pagi ini. Banyak sebenarnya paparan ataupun pendedahan yang kita dapat saksikan di laman media, bagaimana rakyat Malaysia yang terpedaya dengan skim mendapat pekerjaan di luar negara, namun terjebak menjadi hamba kepada agensi-agensi yang tidak bertanggungjawab ini. Namun kalau dibalikkan semula kepada definisi tersebut, apa yang boleh ditakrifkan sebagai pemberdagangan orang? Okey, terima kasih Zaliha. Terima kasih kepada RTM iaitu Selamat Pagi Malaysia kerana sudi menjemput saya bagi mewakili Pejabat Strategik Nasional, Majlis Anti Pemberdagangan Orang dan Anti Penyeludupan Migran, Kementerian Dalam Negeri untuk sama-sama berbicara mengenai isu pemberdagangan orang dan juga mungkin kalau sempat penyeludupan migran. Jadi sebelum saya pergi lanjut, mungkin saya boleh terangkan tadi apakah takrifan pemberdagangan orang. Jadi kalau kita lihat ataupun kita rujuk pada Akta Anti Pemberdagangan Orang dan Anti Penyeludupan Migran 2007, dalam tu ada memberikan takrifan mengenai maksud pemberdagangan orang yang melibatkan Activity Act, Means dan Purpose. Act ni ataupun perbuatan ni seperti merekrut, mengangkut, memindahkan, memperoleh, melindungi dan menyediakan seseorang bagi cara secara ancaman, secara paksaan, secara pemelarian, secara fraud, secara perdayaan dan juga penyalahgunaan kuasa dan kedudukan dengan tujuan eksploitasi, seperti eksploitasi seks, seperti buruh paksa, seperti perhambaan, seperti penjualan organ dan juga penjualan bayi. Ini masuk dalam perdagangan orang dalam, kalau kita rujuk pada Akta Anti Perdagangan Orang dan Penyeludupan Migran lah. Bagi penyeludupan migran pula, nak bezakan ini merupakan satu jenayah ataupun aktiviti untuk mengatur, merancang, memudahkan secara langsung atau tidak langsung untuk mengeluarkan ataupun masukkan seseorang secara tidak sah ke dalam suatu negara tanpa orang itu warga negara ataupun pemasok yang tetap dan mengetahui bahawa kemasukan dan pengeluarannya adalah secara tidak sah. Jadi kalau kita lihat ni nampak macam seakan sama pemberdagangan orang dan penyeludupan migran. Tapi kata kunci untuk membezakan ialah pemberdagangan orang ni dia merupakan mangsa kerana dia dieksploitasi. Dan ia sebenarnya tidak semestinya berentas sepadan. Dia boleh berlaku di kalangan kita, adik-beradik kita, anak-anak kita di negara kita. Manakala penyeludupan migran pula, ia melibatkan jenayah rentas sempadan di mana dia bukan mangsa sebab dia dengan sukarela ataupun bersubahat supaya dirinya diseruduk secara tidak sah ke dalam ataupun keluar satu negara. Itu dia. Tuan, kalau diambil sama ada pemberdagangan orang ataupun penyeludupan migran ini, walaupun sempadan negara dikawal ketat, sentiasa dilakukan aktiviti pemantauan, sejauh mana sebenarnya faktor dalaman pengkhianat di dalam negara sendiri yang memberikan ruang kepada ini untuk terus berlaku? Memang betul kerana memang betul saya kata tadi pemberdagangan orang ni dia tidak semestinya rentas sepadan tetapi ia mudah terjadi kepada orang yang rentan ataupun orang yang vulnerable yang mudah terdedah kepada eksploitasi ini dan kebanyakannya mungkin di negara kita ini adalah sama ada warga negara yang yang bukan warga negara yang masuk secara tidak sah dalam negara kita dan juga mungkin warga negara kita yang keluar bekerja contohnya di negara lain dalam keadaan yang tidak sah, tidak ada permit dan sebagainya. Dan daripada segi sempadan ni memang betul sempadan negara kita ni agak panjang dan besar dan kita melibatkan para penguasa kita memang telah menjalankan tugas sebaiknya untuk menghalang mereka yang masuk secara tidak sah ni ke dalam negara kita.
Ini kerana seperti yang saya maklumkan tadi, ia merupakan orang golongan rentan ataupun golongan vulnerable yang mudah dieksploitasi. Jadi kalau orang tu memang ada permit, dia memang warga negara, jaranglah orang ni akan dieksploitasi kerana dia tahu haknya sebagainya dan dia tidak takut. Contohnya kalau orang yang tidak ada permit ni, mungkin dia bekerja, mungkin majikan dia berani untuk tidak membayar gaji sebab dia takut. Kalau dia mengadu, mungkin dia kena dihantar balik. Jadi sebelum saya pergi jauh, ingin juga saya maklumkan bahawa bagi memerangi jenayah pemerdagan orang dan juga pelbagai migran ini secara keseluruhannya, kita ada majlis anti pemerdagan orang dan pelbagai migran saya sebutkan tadi, di mana di bawah majlis ini ada beberapa jawatankuasa dan dia ada high level committee yang dipengerusikan oleh Menteri Dalam Negeri sendiri dan majlis itu pula dipengerusikan oleh Ketua Setiausaha Kementerian Dalam Negeri. Dalam majlis ini diangkuti oleh pelbagai kementerian dan agensi kerajaan, pihak NGO dan juga badan seperti Suhakam. Dan dia ada 5 jawatankuasa yang utama, iaitu yang pertama jawatankuasa perundangan yang diketuai oleh Jabatan Perkhidmatan Negara. Yang kedua jawatankuasa penguasaan yang diterajui oleh PDRM dan dianggotai oleh jabatan seperti Jabatan Immigration Malaysia, Agensi Penguasaan Maritim Malaysia, Jabatan Kastam Diraja Malaysia dan juga Jabatan Tenaga Kerja. Dan di samping itu kita ada jawatankuasa penjagaan dan pelindungan yang diketuai oleh Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat. Dan seterusnya daripada segi publicity, jawatankuasa publicity dan media oleh Kementerian Komunikasi dan Digital. Dan seterusnya jawatankuasa khas kajian isu pemandangan buruh yang diketuai oleh Kementerian Sumber Manusia. Jadi adalah penting untuk semua pihak ini bekerjasama kerana kadang-kadang ataupun sebenarnya bidang kuasa pemandangan orang dan migran ini walaupun di aspek keselamatan tapi ia sebenarnya menyentuh juga bidang kuasa kementerian lain seperti Kementerian Sumber Manusia tadi iaitu mengenai forced labour. Bagaimana pula perlindungan ataupun barangkali anonimiti yang boleh diberikan kepada warga masyarakat yang mengetahui ada insiden ataupun situasi pemerdagangan orang ataupun penyeludupan migran tapi barangkali mereka takut tampil ke hadapan untuk memberi maklumat kerana takut diancam semula oleh mereka, oleh dalang-dalang inilah. Jadi bagaimana perlindungan kepada mereka ini? Okey, jika kita rujuk sebenarnya dekat Akta Anti Pemerdagangan Orang dan Penyeludupan Migran ini, sebenarnya dimaklumkan jelas kalau dia ni adalah mangsa, memang kita dah seridit, memang dia mangsa, ia tidak perlu takut sebenarnya sebab ia dilindungi di bawah akta kita. Walaupun dia mungkin tak ada permit, dia tak ada permit yang sah dan dia bekerja, ia masih lagi dilindungi di bawah Akta Anti Pemerdagangan Orang dan Penyeludupan Migran ini sebenarnya dia dianggap sebagai mangsa. Yang mungkin jadi isu kalau dia yang jadi sekarang ni ialah dia migran. Dia dah tahu dia masuk ke sini dengan niat untuk kerja syariat asal. Itu tidak boleh buat apalah, itu mengapati. Tapi kalau memang dia orang ni ditipu dan dia tidak dibayar gaji atas kerja yang dilakukan, ia masih lagi dilindungi di bawah akta kita. Jadi suka saya nyatakan di sini komitmen kerajaan dalam menangani jenayah pemerdagangan orang dan migran ini. Kita ada lebih kurang 3 dokumen utama. Yang pertama tadi yang saya sebutkan tadi, Akta Anti Pemerdagangan Orang dan Anti Penyeludupan Migran tadi ataupun singkatannya ATIPSOM. Akta ini sebenarnya adalah akta khusus untuk memerangi ataupun sebagai rujukan utama untuk memerangi kedua-dua jenayah ini. Dan ianya telah berkuasa sejak tahun 2008 lagi dan telah mengalami beberapa pindaan, iaitu sebanyak 3 kali pindaan pada tahun, kalau tidak salah saya, pada tahun 2010, 2015 dan juga 2022. Jadi pindaan yang kali terakhir kita buat ni pada 2022 ni melibatkan beberapa pindaan bagi memperbaiki ataupun untuk membuat akta kita ini sama level ataupun sama standard dengan antarabangsa. Sebagai contoh, kita telah mengenakan hukuman yang lebih berat kepada pesalah jenayah pemerdagangan orang dan migran, iaitu hukuman maksimum. Sebelum ini mungkin 20 tahun, sekarang kita dah tingkatkan kepada 30 tahun ataupun penjara seumur hidup. Dan juga dengan pengenalan hukuman sebatan. Juga kita juga akan dalam akta mengenakan hukuman lebih berat kepada penjawat awam yang terlibat secara langsung dalam jenayah ini, kerana kita nak memastikan bahawa kita punya penguasa sebenarnya tidak lagi terlibat ataupun kurang terlibat dalam jenayah ini.
Dan seterusnya kita ada juga dokumen kedua ialah National Action Plan in Trafficking in Person ataupun dalam bahasa Melayu Pelan Tindakan Kebangsaan dalam Perdagangan Orang, merupakan perancangan 5 tahun. Ini merupakan edisi ketiga lah. Sebelum ni kita ada pada tahun 2010 dan juga hingga 2015 dan 2016 hingga 2020. So ini edisi ketiga. Kita telah membuat penambahkan. Antaranya, NAPTIP kali ini kita telah libatkan engagement ataupun pelibatan daripada semua orang, tidak sahaja pada agensi kerajaan. Kita ada jemput pihak pertubuhan antarabangsa, pihak NGO dan juga persatuan majikan dan juga para akademia, mungkin profesor-profesor daripada universiti-universiti tempatan dan juga antarabangsa untuk sama-sama memberikan idea bagaimana kita hendak menangani kedua-dua jenayah ini. Dan juga kita telah laksanakan satu jawatankuasa pemantauan untuk memastikan apa yang kita rancangkan ini betul-betul dilaksanakan. Dan kita ada membuat laporan. Setakat ni kita ada 2 laporan, namanya laporan negara mengenai memerangi pemerangan orang ni. So kita dah buat pada tahun 2001 dan 2022. Dan dokumen-dokumen ini bukanlah dokumen yang terhad, ia boleh diakses di laman sesawang http://mapo.bernama.com. Jadi kalau ada penjelasan yang saya mungkin tadi kurang jelas pun pendengar orang tu boleh para penonton boleh lihat di sini. Baik. Terima kasih Tuan, dalam masa yang singkat ini begitu banyak informasi yang diberikan. Kita saksikan visual di skrin ini. Hubungi sebarang aktiviti pemerdagangan orang dan penyelundupan migran di nombor yang telah pun tertera 038000 dan kita harapkan kerjasama semua lapisan warga masyarakat untuk menghentikan situasi yang sangat malang ini. Terima kasih sekali lagi Tuan kerana sudi bersama kami. Kita akan berehat seketika dan sekembalinya nanti ingin kita ketahui lebih lanjut tentang KL Tower International Jam Malaysia, satu acara sukan yang sangat memujakan. Teruskan bersama kami dalam Selamat Pagi Malaysia.